Assalamualaikum dan selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Bersama kita hari ini ada beberapa orang ikon dalam penggunaan perkembangan Malaysia, iaitu di sebelah kiri saya Datuk Nazim Johan yang lebih dikenali sebagai Tok Ki, dan di sebelah Tok Ki pula adalah Dr. Azman Samsudin yang merupakan aktivis masyarakat yang banyak terlibat dalam kerja-kerja kemasyarakatan, termasuk yang lebih popular, beliau terlibat dalam misi bantuan ke Gaza, Flotilla Myvi Marmara. Dan bersama saya juga ada YB Kamaruddin dan Dr. Akmal Yusof yang merupakan pakar dalam vaksin. Selamat datang YB KG Jamaluddin ke program kita hari ini, iaitu Santai Bersama Menteri dalam menjawab hal ehwal berkenaan topik yang paling panas kali ini, iaitu vaksin COVID-19. Selamat datang semua. Terima kasih. Terima kasih. Soalan pertama saya, YB. Sejak beberapa hari lalu, pada hari Rabu lepas, PM telah mendapat jab yang pertama. Dan sentimen rakyat sekarang ni agak berbelah bagi. Mungkin YB boleh terangkan sedikit apakah yang sepatutnya rakyat ketahui sekarang ini sepatutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Nazim Tok Ki kita kerana dapat jemput saya pada malam ini bersama dengan Persatuan Pengguna Islam Malaysia membincangkan topik yang hangatlah. Saya rasa perbincangan malam ini sangat-sangat dinanti-nantikan oleh warga Facebook, warga Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan sebagainya. Seperti mana yang disebutkan tadi oleh Tuan Moderator, kita telah mulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada hari Rabu, ya, dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Mahyudin, dan seterusnya kepada Tan Sri Dr. Noor Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Dan saya sukacita saya laporkan bahawa hari ini juga beberapa negeri pun telah memulakan kempen imunisasi mereka ataupun program vaksinasi mereka dengan beberapa barisan hadapan, termasuklah menteri-menteri besar, ketua menteri dan juga barisan hadapan doktor, jururawat dan sebagainya telah menerima suntikan pertama mereka. Apa yang rakyat perlu tahu sekarang adalah setakat ini semua berjalan dengan lancar, tidak ada apa-apa kesan sampingan. Alhamdulillah, saya tanya Yang Amat Berhormat PM Tan Sri Noor Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, apakah kesan ataupun apakah perasaan mereka setelah dicucuk, dan mereka semua jawab bahawa tidak ada apa-apa masalah, tidak rasa apa. Hari ini alhamdulillah mereka tidak rasa apa-apa kesan sampingan daripada vaksinasi yang kita guna, iaitu Pfizer BioNTech. Okey, mungkin Tok Ki ni belum terima lagi vaksin YB. Jadi dia ni takut-takut sikit lah kan. Mungkin ramai yang melabelkan Tok Ki ni sebagai orang yang anti vaksin. Betul ke ni Tok Ki? Kita percaya macam tu lah. YB. Ya. Kita hari itu kebetulan dapat berjumpa, terima kasihlah bagi masa kita. Dan I ingat memanglah apa yang Faizal sebut tadi, memang ada juga yang mengatakan saya ni anti vaksin. Tapi sebenarnya benda tu tak berapa nak betul. Yang dia mudah aja. Kita di Persatuan Pengguna ni buat kerja macam-macam. For the past 25 years, almost there ya. Dan kita dah handle more than 500 aduan. 500,000 bukan 500. 500,000 aduan over the years, dan macam-macam jenis aduan yang kita terima lah. Jadi kita jadi tempat terbuka, orang datang bertanya dalam isu-isu, contohnya isu kartel daging ini yang panas tu lah. Isu-isu penipuan yang dibuat oleh bank. Ya ke ni? Something like that. Penipuan yang dibuat oleh hospital swasta. Dia ditipu charge tinggi lah. That kind of thing kan. Penipuan dibuat oleh telcos dan macam-macam. Dan terkini yang saya teringat saya terima soalan adalah berkaitan dengan KFC. OIB ada dengar tak? KFC dah ada satu jenis makanan
yang boleh di what do you call it? Boleh di grow sendiri, bukan daripada ayam, bukan daripada dia ada scientific inilah makanan lah. Oh ya, saya ada dengar dia punya daging baru ni. Jadi dia orang tanya kita pun nak tanya siapa. Jadi sebenarnya kalau keadaan begitu, kadang kita tanya KFC juga. Kita nak jawapannya rasmi, because kita nak jawab macam mana. Tapi kalau kita dengan pertanyaan seperti itu, orang kata kita anti vaksin, tak kenalah YB. Kita tak ada. Kita bukan anti washing machine ke, anti kereta elektrik ke, tidak. We are very neutral organisation yang trying to do something for the society. Yang try to give answer. Dan kalau tak kena tu, kita will come up and ask lah. Jadi kita kalau saya bukan pro vaksin pun. Ada orang pro vaksin, ada orang pro pharma pun ada juga. Kita tidak, macam walaupun ni kawan saya tidak pro dia pun. Kita neutral, we have our life yang kita lead, yang kita rasa yang perlu kita buat. Yang ikut juga antaranya adalah kita adalah sebuah organisation NGO consumerism. And you know consumerism ni is about consumers punya interest, perlindungan pengguna lah. Tapi masalahnya kita ni for all these years kita ni namanya pengguna. Tapi unfortunately we are being consumed more than we are consumers ourselves. This has been the trend. Dah buat macam mana business is such, orang nak berniaga, nak untung, tipu sebanyak mungkin. Jadi kita cuba bantu apa yang boleh. Jadi kita at best I would say dalam kehidupan ini kita di position kita di PPIM adalah pro safety. Itu saja. Maknanya itu yang mula kita berjumpa dulu YB, kita pergi jumpa you at the office. We just want to be given the information so that we feel safe. At least we feel safe. To feel safe, we must know what we are doing. Jadi ini yang jadikan kita menulis surat kepada KKM. Saya cerita sikit background. Kalau tidak nanti kan jadi huru-hara pula sikit. Jadi nombor satu saya tabik kepada Mosti lah. Kalau KKM nak marah saya pun marah lah. Tapi kita cerita terang, kita terbuka, kita santai-santai. Tapi terbuka. Kenapa isu ini timbul? Kerana kita 3 kali kita menghantar surat, akhirnya 2 kali hantar surat, 1 kita bertanya. Sampai hari ini hanya pertanyaan pertama dibalas, iaitu berkaitan dengan soalan kita, beberapa soalan kita tak banyak mana pun. Pasal kita nak jawab persoalan ini kepada orang yang bertanya kepada kita. Jadi soalan yang kita tanya itu malangnya di pick up, tidak dijawab oleh KKM tapi di pick up oleh Musti. Jadi nombor satu maknanya I tabik lah, because I think sebenarnya you don't have to answer this question pun, pasal ada yang boleh tanya, tapi dah jadi chairman bersama nak buat macam mana kan. Jadi kita bertanya, tapi malangnya jawapan selepas hampir 2 bulan, jawapannya adalah you can tengok dekat website. Jadi I rasa kalau kita ni dah lah orang kecil, orang pun tak pandang, jadi kita pun terasa hati lah sikit. Tapi dengan YB tak terasa hati lah, pasal you have come forward, you know, to offer explanation yang orang lain tak jawab. Jadi itulah antara reason dia kita minta session macam ni, supaya soalan-soalan boleh dijawab dengan cara terbaik untuk memberi jawapan kepada persoalan-persoalan yang kita terima di peringkat kita yang sebenarnya ratus-ratus ribu juga. Hari tu tunjuk file semua, maknanya banyak yang bertanya macam-macam benda. Saya tak fikir yang bertanya itu semuanya anti vaksin ataupun sebab tertentu. Maknanya mungkin dia pun nak tahu juga, because sekarang ni kita tengok kita punya phone ni semua kata orang ada telefon media sosial ini, kadang-kadang ramai juga yang pandai-pandai jawab sendiri, dan dalam antara yang kita tengok tu pun banyak juga soalan yang tak betul. Maknanya daripada tambahan yang dibuat oleh puak-puak tertentu. Kita tengok juga. Jadi kita ni kalau betul kita sokonglah. Jadi ini yang that one I punya inilah I punya explanation to you why we need, and we are very happy that you are kata orang, you are willing to come to answer some of these questions. Okay? Okey, soalan mungkin sesuai untuk Dr. Akmal yang lebih fasih berkenaan dengan soalan teknikal. Ramai yang menyatakan sebenarnya
vaksin Pfizer ni bukannya vaksin, Datuk Akmal. Jadinya dia kata, ramai yang mengatakan ini adalah sebenarnya ubat biasa. Dia bukannya vaksin. Mungkin doktor boleh jelaskan sedikit. Terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya. Terima kasih YB kerana menjemput saya juga dalam perbincangan ini. Saya Minta maaf. dari segi, boleh dengar? Boleh. Boleh. Saya rasa dari segi komen tentang vaksin Pfizer ini, itu satu vaksin yang datangnya daripada mRNA. Ya. Tuduhan yang Tuan Mahan mengatakan ianya bukanlah satu vaksin adalah tidak benar. Pada masa kita belajar di sekolah dulu, vaksin telah pun evolve terlampau banyak dan sekarang ni bukan saja kita tengok sebagai live attenuated ataupun kill vaksin, tapi sekarang ni sudah datang banyak perkara-perkara vaksin yang ada yang datang daripada tumbuhan pun ada. Peptide, maknanya daripada protein, dan ini adalah satu vaksin datangnya daripada mRNA yang mana daripada maklumat bakteria ataupun saya rasa virus ini boleh membuatkan penambahan ilmu dalam sel itu untuk menjana satu what you call as sistem pertahanan badan yang baru. Jadi bila kita lihat dari segi pertahanan ini, vaksin mRNA ini bukanlah satu vaksin yang baru saja ditemukan. Bahkan penemuan ini telah pun berlangsung selama lebih daripada 5 tahun yang lepas di University Pennsylvania di United States. Dan daripada sini mereka telah pun cuba untuk membuat vaksin dari segi penemuan baru, vaksin influenza, vaksin untuk malaria, HIV dan juga Ebola. Dan dari segi sini bila mereka telah ada platform untuk vaksin ini, maka bila datang COVID-19, tidak langsung vaksin baru ini dapat diproduce dan dijalankan penyelidikan dari segi animal dan terus haiwan dan terus pada human. Dan ini pun melihat dari segi fasa 1, 2 dan 3 yang menyebabkan keselamatan keberkesanan. Pasal dah masuk vaksin. Vaksin ni dah masuk vaksin terus. Sekejap, minta maaf Tok Ki, sorry ada gangguan teknikal sikit. Oleh kerana kita dah ada line balik, mungkin saya boleh jawab soalan sementara saya cuba selesaikan teknikal ni. Ya. Okey. Boleh dengar tadi. Ada soalan tadi saya tak dengar soalan tadi. Oh, tak dengar soalan. Oh, tak dengar soalan. Okey, YB, ramai yang ada suara-suara mendakwa Pfizer ni bukan sebenarnya bukan vaksin. Dia hanyalah merupakan jenis ubat ataupun drugs. Dia bukannya yang betul-betul boleh prevent COVID ni daripada merebak dan menyebabkan jangkitan kepada orang lain. Dia hanyalah untuk temporary cure sahaja ataupun untuk mengurangkan simptom jangkitan saja. Sebenarnya vaksin ni ada beberapa tujuan. Satu tujuan vaksin ini adalah untuk kita mengurangkan kemungkinan yang menerima vaksin itu mendapat penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, vaksin adalah untuk memastikan bahawa virus itu tidak boleh menjangkiti ataupun tidak boleh dijangkit. Orang yang terima vaksin itu tak boleh dijangkit ataupun menjangkiti orang lain. Dia ada beberapa tujuan vaksin ni. Ya. Untuk vaksin COVID ini, tujuan utama disebabkan jangka masa yang singkat ia dibangunkan, tujuan utama kebanyakan vaksin Pfizer, vaksin COVID-19 ini adalah untuk memastikan bahawa yang terima vaksin itu tidak akan mengalami penyakit COVID ataupun gejala-gejala yang serius, ya, seperti masuk ke ICU, memerlukan ventilator ataupun mati daripada COVID-19 ini. Itulah fokus vaksin, fokus utama vaksin COVID-19 ini.
apabila ia dibangunkan. Untuk mengatakan bahawa Pfizer ini bukan vaksin itu tidak tepat, ya. Apa-apa yang merangsang sistem imun badan kita, mudah kata vaksin macam inilah. Vaksin mengajar badan kita untuk lawan penyakit ataupun virus tersebut, ya. Jadi dalam konteks COVID-19 ini, badan kita dia tidak pernah jumpa virus SARS-CoV-2 ini. Jadi bila virus ini masuk dalam badan kita, sistem pertahanan imun kita tak tahu nak lawan SARS-CoV-2 ni. Dia tak pernah jumpa virus ni. Dia tak kenal virus ni. Jadi vaksin ni dia masuk dalam badan kita, dan dalam konteks Pfizer, mRNA ni dia bukan macam vaksin dulu. Vaksin dulu kita matikan virus tu, kita masuk dalam badan kita. Jadi badan kita akan kenal bahawa itu adalah invader. mRNA ni adalah satu message, ya, satu message molekul yang dia masuk dalam badan kita, dan dia akan bagi tahu badan kita untuk menghasilkan spike protein. Kalau kita melihat kepada coronavirus ni, SARS-CoV-2, dia rupa dia macam rambutan. Dia ada macam duri, macam onak, ya. Dia hanya menghasilkan yang duri tu, yang onak tu. Lepas tu badan kita tengok kata, aku tak pernah jumpa ni duri ni. So badan kita akan merangsangkan sistem imun dan akan serang bila dia jumpa SARS-CoV-2 yang sebenar. So selepas badan kita dah nampak mRNA itu masuk, dia tunjuk gambar kat badan kita, ini duri ni kalau masuk nanti kau serang dia. Lepas tu bila betul-betul SARS-CoV-2 itu masuk dengan rupa rambutan dia, dengan duri dan onak dia, sistem pertahanan kita akan lawan, dan kita akan pastikan bahawa virus itu tidak akan menyebabkan kematian ataupun menyebabkan penyakit yang serius. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak sentuh, walaupun bila dibangunkan virus ini, vaksin ini, tujuan utama dia adalah untuk kita memastikan bahawa penyakit ini tidak akan ada kesan serius, tetapi sekarang ini setelah diberi kepada puluhan juta orang seluruh dunia, sudah ada terbitan. Sebenarnya hari ini ada satu terbitan daripada sebuah hospital di UK, di England, di Cambridge, yang menyatakan bahawa selain daripada vaksin ini berkesan untuk kita tidak mengalami penyakit COVID-19, tetapi juga berkesan untuk tidak menjangkiti orang lain ataupun tidak dapat jangkitan COVID-19, transmission and infection. Jadi ini adalah satu berita yang sangat luar biasa pada hari ini, yang menyatakan bahawa vaksin ini bukan hanya menyelamatkan kita daripada penyakit COVID-19, tetapi juga mengekang jangkitan COVID itu, ya. Saya tak pasti Dr. Akmal, saya cakap betul ke tidak? Saya cakap saya rasa sangat tepat YB, tapi apa yang saya rasa lagi elok tentang mRNA vaksin ni ialah ini satu cara yang baru untuk menggalakkan badan menjana sistem imunisasi yang baru, sebab caranya ringkas, senang, dan tidaklah rumit macam dulu kita kena mematikan virus, mencambah dia dan terus masukkan ke dalam badan untuk membuatkan badan menjana sistem imunisasi yang baru. Jadi bila jadinya cara ini, sistem imunisasi dapat dijana dengan cara yang lebih berkesan, tepat dan cepat. Ini membuatkan apa yang kita lihat dalam terbitan-terbitan dari clinical research Pfizer yang menunjukkan bahawa ada keberkesanan yang sampai ke 95%. Ini sangat menggalakkan, dan apa yang kita lihat bila sekarang ni berbanding dengan setahun yang lepas, kita tidak tahu pun apa mRNA vaksin boleh buat. Adakah mereka boleh berjaya, dan kita merasa sangsi dari segi new discovery ini. Tapi bila akhir tahun lepas kita lihat terbitan-terbitan yang memberangsangkan, keputusan-keputusan yang menggairahkan, yang bahawa kita boleh mendapat apa yang kita panggil jawapan untuk jangkitan COVID, di mana keberkesanan dapat dibuktikan sebanyak 95% dan keselamatan dapat dikawal walaupun ini vaksin baru, tetapi apa yang kita lihat tidaklah memudaratkan sebagaimana vaksin-vaksin yang lepas. Ini adalah satu tanda-tanda yang mana sains telah membuktikan yang bahawa discovery baru ini boleh menyebabkan penemuan
jawapan yang sebenar untuk badan kita menjadi lebih kuat untuk melawan jangkitan-jangkitan baru. Alright. Mungkin saya ada satu soalan untuk Dr. Azman. Ya. Dr. Azman, adakah sebenarnya vaksin Pfizer ni satu-satunya jawapan kepada vaksinasi? Baik, terima kasih YB, TJ, Dr. Akmal. Dr. Akmal. Saya sebenarnya bila YB sebut tentang vaksin tu, dia diperlukan untuk nak supaya tidak berjangkit dan tidak boleh berjangkit dan tidak dijangkiti tadi tu. Saya nak tanya satu soalan nombor satu berdasarkan kepada statistik kita. Ini pertanyaan orang ramai ni kan. Bila kita tengok ramai yang approach, antaranya academician pun ada approach dan mereka membuat satu kajian dengan statistik yang ada. Jadi daripada statistik itu sekarang ni kita ada lebih kurang 300,000 lebih jangkitan contohnya orang yang dikatakan positive case kan. Kemudian daripada 300,000 tu 80% tanpa gejala dan tanpa simptom dan 80% itu digambarkan sebagai sembuh tanpa ubat, sembuh tanpa vaksin kan. Kemudian daripada 80% tu pula ada 19%, another 19% is about orang-orang yang mungkin ada simptom, ada sesama lah, batuk sikit-sikit lah sebagainya. Tapi mereka juga menunggu sembuh. Maknanya pengalaman anak-anak yang masuk, anak saya pun kena juga COVID-19 ni kan, ada masuk 10 hari lepas tu balik kan, tapi dia tak ada gejala, tak ada ubat dan sebagainya. Jadi nak tanya sejauh mana keperluan kita untuk mengambil vaksin ni, sedangkan di dalam kes-kes yang ada terutamanya di Malaysia sendiri kita melihat bahawa 99% sembuh kan, 0.37% sahaja yang dikatakan kita kata mati sebab COVID atau campur-campur antara COVID dengan yang lain kan. So sejauh mana kita gambar, sebab tu soalan ditanya oleh moderator tadi, apakah vaksin ni satu-satunya ubat ataupun satu-satunya perawatan yang boleh kita gunakan sedangkan 99% sembuh tanpa vaksin, sembuh tanpa ubat. Jadi ini satu persoalan yang ditanya oleh rakyat kan. Kalau katakan ia boleh sembuh, kenapa orang yang sihat diberi vaksin sedangkan orang yang sepatutnya difokuskan kepada vaksin tadi mungkin orang yang memerlukan, yang kita kata 1% lah kita sebut tadi kan. Ini satu persoalan yang digambarkan lah. Aku sihat tapi kenapa kena injek? Itu soalan ni. Okey, terima kasih Dr. Nur Azman. Ini soalan yang sangat-sangat saya rasa sangat penting lah ya. Sebab mana-mana saya pergi pun akan ada yang tanya soalan. Dia kata di Malaysia kita punya kadar kematian COVID sangat rendah. Dan kebanyakan daripada yang telah dijangkiti oleh SARS-CoV-2 ini dan telah mendapat penyakit COVID ini akan pulih ya. Berbanding dengan negara-negara lain mungkin mereka mengalami kematian yang lebih tinggi dan sebagainya. Yang pertamanya saya nak jawab ya. Walaupun di Malaysia kadar pemulihan kita daripada COVID sangat tinggi dan juga kadar kematian sangat rendah ya. Ini antaranya adalah disebabkan yang pertamanya perkhidmatan KKM yang terbaik dalam kita menjaga pesakit-pesakit COVID-19 ya. Yang kedua mungkin seperti mana negara-negara macam United Kingdom dan sebagainya, kita masih lagi belum menjadi negara yang penua, aging population ya. Di negara-negara lain mereka ada populasi yang agak tua dan kita tahu bahawa antara yang mati daripada COVID ni kebanyakannya adalah mereka yang warga emas, yang berusia ya. Jadi di Malaysia kita ada profil keluarga ni populasi yang agak muda dan ini adalah satu kekuatan bagi kita ya. Tapi saya nak sebut di sini 3 perkara, mungkin 4 perkara. Pertamanya, walaupun kadar kematian di Malaysia adalah rendah, kita tidak mahu ambil risiko untuk dijangkiti dengan COVID. You don't want to take the risk of becoming COVID positive sebab kita tak tahu outcome dia macam mana. Jangan kita ingat oleh sebab majoriti daripada kes di Malaysia ni adalah kes-kes yang pulih ataupun kes-kes tanpa gejala, asymptomatic. It's okay that I get COVID. What if you are the among the people yang akan ada negative outcome daripada COVID, masuk ICU, memerlukan bantuan pernafasan ataupun mati daripada COVID. So I don't think that dari segi logik dia kita nak ambil risiko untuk kita kata tak apalah, aku dapat COVID pun tak apa sebab aku akan pulih. I don't think that's the case. Dan bila kita buat penilaian risiko, better to take the vaccine than to take to risk getting COVID. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah perkara yang baru saja kita tengok kajian ini sudah muncul ya. Ini adalah kesan jangka masa panjang COVID ataupun apa yang dikenali sebagai long COVID ya. Sekarang ini banyak kajian dibuat berkenaan dengan kesan jangka panjang COVID. Mereka yang dah dapat penyakit COVID ini pulih daripada COVID, tetapi bila kajian dibuat terhadap mereka dalam jangka tempoh masa selepas mereka dah pulih daripada COVID, ada banyak kesan kepada sistem respiratory mereka, kepada jantung mereka, kepada well-being mereka. Saya ada kawan yang sampai hari ini dia usia dia 35 tahun, tapi sampai hari ini walaupun dia dah recover daripada COVID beberapa bulan yang lepas, dah sampai pukul 9 malam dia dah fatigue. Dia dah fatigue ya. Jadi kita tak tahu, walaupun kita boleh pulih daripada COVID, kita boleh pulih daripada penyakit COVID-19, tetapi we are only now finding out apakah kesan jangka masa panjang COVID. So with all the information yang kita tahu, damage to the respiratory system dan sebagainya, why would you want to risk getting COVID? Ya, itu yang kedua. Dan ketiga, kalau sekiranya hanya segelintir saja diberikan vaksin, sebagai contoh orang tua, orang yang ada comorbidity dan sebagainya, kita tidak akan sampai pertahanan kelompok, kita tidak akan sampai immunity kelompok. Ya, COVID itu masih lagi ada. Dan COVID itu masih lagi boleh menjangkiti orang. Immunity kelompok ni bila sebahagian besar dah ada immune response, ya, dah ada antibody melalui vaksin dan sebagainya. Jadi virus ini tak boleh menjangkiti orang dah tak ada siapa nak menjangkit dah. Jadi dalam keadaan tersebut, kalau kita hanya bagi sikit saja vaksin kepada sebahagian dan tanpa semua, kita tidak akan ada immunity kelompok. Dan yang keempat, ini mungkin bukan faktor klinikal, tetapi ini lebih kepada faktor mungkin politik lah ataupun geopolitik ya. Dunia sedang memvaksin dan mungkin satu ketika nanti mereka hanya akan membenarkan orang yang boleh tunjuk dia ada bukti sijil vaksin untuk pergi ke luar negara dan sebagainya ya. Walaupun mungkin dia bagi kelonggaran kepada mereka yang tak boleh terima vaksin, yang ada masalah immune system, ibu mengandung dan sebagainya. Tetapi if you are healthy, you don't have a vaccination card, you cannot come to our country. Macamlah Arab Saudi, kita pergi umrah, kita pergi haji, kita kena dapat meningococcal meningitis punya vaksin, tak komplain pun sebab nak pergi mengerjakan ibadat, kita sanggup ambil vaksin tersebut. So yang keempat ni, it may curtail, ia akan mungkin mengganggu kebebasan kita untuk melaksanakan kehidupan harian kita, termasuklah pergi ke luar negara. Saya tak pasti Dr. Amal nak tambah ke tidak apa yang saya sebutkan tadi. Saya cuma nak tambah satu je, YB. Memang betul lah, memang ada masalah untuk pergi ke luar negara dan ianya boleh merumitkan lagi keadaan ekonomi, terutama bisnes dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat juga dari segi komplikasi yang kita lihat daripada orang yang mendapat COVID-19 jangkitan yang mati, 80% adalah orang yang berumur. Dan mereka juga mempunyai comorbidity seperti kencing manis, darah tinggi. Barang diingat negara kita, 1 daripada 5 rakyat kita adalah pengidap penyakit kencing manis. Dan bila jadi macam itu, sekiranya mereka dijangkiti oleh kuman COVID-19 ini, maka komplikasi mereka sangatlah berbeza daripada orang-orang yang normal, yang Dr. Noor Azman katakan yang pulih 99%. Mereka inilah yang akan mendapat risiko yang banyak. Dan secara tak langsung kita faham bahawa cara jangkitan COVID-19 ini menyebabkan penyakit kencing manis dan darah tinggi akan menjadi lebih teruk. Ini yang menyebabkan kita gagal merawat mereka di peringkat stage 2 dan stage 3. Ini membuatkan lebih ramai yang kandas dan tidak dapat sembuh dengan sempurna daripada jangkitan. YB, saya bacakan beberapa soalan ataupun soalan daripada ayah kita. Sekarang ni kita ada lebih kurang 3,000 lebih yang tengok live dan angkanya makin lama makin meningkat. Antara soalan mungkin YB ataupun Dr. Akmal boleh jawab. Soalan yang saya ingat mungkin soalannya berbunyi macam ni. Hak memilih sama ada bolehkah bolehkah rakyat memilih vaksin jenis apa daripada mana? Maknanya the right to choose.
or not to choose? Adakah kalau katakan nak memilih vaksin boleh tak? Ataupun kalau katakan tak nak boleh. pilih vaksin boleh tak? Boleh, saya boleh saya interject sikit sebab Ya, Dr. Azman. apa ni tadi tu berkenaan dengan yang tadi tak habis lagi. Ingat soalan yang sama sambungan. Sebab ikut SOP medical yang biasa hanya apabila ada gejala, simptom, ada perkara-perkara yang menyebabkan kesakitan dan sebagainya. Ini SOP biasa kan. Maka barulah kita gambarkan dia sebagai seorang yang sakit dan tidak ada dalam mana-mana research kecuali ada satu saja kes yang berlaku di Jerman yang menunjukkan bahawa orang yang tidak ada gejala ini boleh menjangkitkan. Jadi ini adalah satu assumption. Sebab tu saya nak tanya soalan tadi kan, adakah betul-betul kita perlukan kepada vaksin tadi kan, bagaimana yang digambarkan tadi itu. Sedangkan sebenarnya kalau kita ikut apa yang YB sebut tadi, maknanya orang yang dah sembuh pun dia boleh jangkit lagi. Dah sembuh pun boleh jangkit lagi. Dapat maknanya tak habis-habis. Sedangkan simptomnya tak ada. Kan, semua tak ada. Jadi sebenarnya yang patut kita fokuskan ialah orang-orang yang memang mempunyai risk yang tinggi untuk nak menerima tu kan. Ini perkara yang dia soal banyak benda yang mengelirukan lah. Kan. Okay, saya jawab sikitlah apa yang Dr. Noor Azman kata. Lepas tu kita pergi kepada soalan daripada Faizal tadi. Faizal tadi ya. Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan asymptomatic transmission ya, ataupun jangkitan tanpa gejala. Ada banyak catatan dan juga research yang menyatakan bahawa ini boleh berlaku ya. Mungkin Dr. Amar boleh sentuh kali ini kemudian. Tetapi ada banyak penyelidikan yang telah menunjuk bahawa berlaku asymptomatic infection ataupun transmission. Dia tidak tunjuk gejala tetapi dia boleh menjangkiti orang lain. Sebab itu kita menggalakkan mereka yang tak ada COVID pun, yang tak pernah ada COVID ataupun yang tak dijangkiti oleh SARS-CoV-2 ini ataupun COVID untuk dapat. Sebab mereka mungkin tak tahu bahawa mereka dijangkiti COVID-19 dan mungkin boleh menjangkiti orang lain. Sebab itu kita dapati bahawa penyelidikan yang diterbitkan hari ini, iaitu bukti ataupun ada maklumat yang menunjukkan bahawa vaksin Pfizer ini sangat berkesan dalam mengekang jangkitan, dan ini adalah satu berita agak game changer. Kenapa mereka yang telah pun dapat COVID digalakkan untuk mendapat vaksin ini? Sebab apabila kita buat kajian serologi kepada antibody yang ada dalam badan kita, saya rasa KKM pun telah buat, selepas beberapa bulan antibody yang ada dalam badan kita disebabkan kita positif COVID-19, dia akan turun. Dan didapati bahawa mereka yang pulih daripada COVID-19 yang telah ada telah merangsangkan sistem pertahanan imun yang telah menghasilkan antibody, tetapi selepas beberapa bulan tahap antibody itu telah turun. Dan sebab itu kita masih lagi yakin bahawa mereka yang telah pun dapat COVID beberapa bulan yang lepas, seperti hari ini Ustaz Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama kita, juga digalakkan untuk dapatkan vaksin COVID-19. Itu jawapan saya. Tak pasti ni Dr. Akmal. Ya, saya rasa kita perlu lihat dari segi bagaimana cara penyakit jangkitan ini berlaku. Ianya berjangkit melalui droplet dan secara amnya even kita bercakap dalam kawasan lebih kurang daripada 1 meter, ianya boleh menjangkiti sesiapa saja, bukan saja orang sihat, orang yang tak sihat, orang yang ada gejala, orang yang tidak ada gejala. Jadi perkara ini sangat merumitkan bagaimana kita nak mengenali orang yang tidak boleh menjangkiti orang lain. Itu sebabnya kita cuba secara public health, maknanya pakai mask dan juga hand sanitizer dan sebagainya. Tetapi untuk kita scale up, maknanya kita pergi ke tahap yang lagi satu, kita perlu mendapatkan vaksinasi. Tidak kiralah vaksinasi daripada Pfizer ke ataupun mana-mana syarikat yang lain. Yang pentingnya ianya boleh membuktikan bahawa ia ada faktor-faktor keberkesanan dan boleh menurunkan kadar jangkitan. Saya boleh jawab apa soalan Faizal pula? Ya, silakan. Okey, soalan Faizal tadi hak memilih. Ya, soalan pelayar, Baby. Bukan soalan saya. Soalan pelayar, bukan soalan Pfizer. Okey. Saudara Pfizer, ya.
yang pertamanya, saya walaupun ada Dr. Nur Azman menyampuk tadi, tapi saya nak ambil poin dia dulu. Ya, yang pertamanya hak memilih sama ada nak divaksin ataupun tidak. Itu sangat penting. Buat masa ini kerajaan, bukan masa inilah, keputusan dan dasar kerajaan adalah vaksin ini adalah secara sukarela. Ya, kita nak meyakinkan rakyat. Kalau kita kata wajib macam Indonesia satu-satunya negara dalam dunia yang kata wajib. Negara lain semua ikut nasihat daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO yang menyatakan bahawa sukarela. Kita nak membina keyakinan rakyat bahawa vaksin ini selamat dan berkesan. Kalau kita paksa, mungkin bila kita paksa ataupun kalau kita paksa, barulah akan ada macam-macam konspirasi teori konspirasi paksaan. Ya. So kita nak katakan no conspiracy theory. It's up to you. Bacalah, ya, bacalah. Tetapi janganlah kita ganggu orang lain yang sudah yakin kepada vaksin. Itu yang kita cakap. Kalau orang dah yakin dengan vaksin, jangan ganggu mereka. Ya, itu yang pertama. Memilih vaksin mana? Ini soalan yang sangat-sangat hangat di pasaran. Ya, sangat mahal soalan ni. Mahal soalan ni. Buat masa ini pendirian kerajaan adalah kita terima vaksin yang diberi kepada kita. Sebab pertamanya Badan Regulatory Farmasi Negara, iaitu NPRA, ya, di Kementerian Kesihatan kita ada apa yang dikenali sebagai Agensi Regulatory Farmasi Negara. Inilah badan yang akan kaji, nilai, baca segala maklumat perubatan dan klinikal untuk apa-apa perubatan yang masuk dalam negara kita. Dia tidak akan lulus dan benarkan apa-apa produk masuk dalam negara kita, produk perubatan farmasi, selagi dia tidak puas hati berkenaan dengan dua perkara utama. Yang pertama dia keselamatan, yang kedua keberkesanan. Ada perkara-perkara lain seperti stability, penyimpanan dan sebagainya. Tetapi ini dua perkara besar. Ya, dua perkara besar. Keselamatan dan keberkesanan. Mereka akan baca, contohnya Pfizer telah diuji kepada 40,000 orang di seluruh dunia, ya, sebelum diluluskan oleh FDA dan sebagainya. Sekarang ini telah diberi kepada puluhan juta orang di seluruh dunia tanpa ada kesan-kesan yang serius ataupun banyak. Jadi NPRA melihat, okey, bila dia dah puas hati, dia akan lulus vaksin itu untuk didaftar di Malaysia. Jadi sekarang ini hanya vaksin Pfizer saja yang telah pun diluluskan. Yang lain semua Sinovac lah, CanSino lah, yang AstraZeneca lah, yang daripada Rusia, semua masih lagi sedang melalui penilaian. Dan saya nak bagi tahu Tok Ki, ya, saya yang runding dengan syarikat-syarikat ini, mereka datang balik pada saya dan mereka kata, your NPRA, Malaysia punya badan regulatory ni, yang paling ketat, yang paling strict dalam dunia. Dia tanya bukan 1-2 soalan. Yang Rusia bagi tahu saya, dia tanya 300 soalan dalam sekali. Sampai technical question. Ya. Jadi balik kepada soalan daripada penonton tadi, terimalah apa saja vaksin yang telah pun diluluskan oleh NPRA kerana ia selamat dan ia berkesan. Ya. Kalau kita bagi pilihan kepada rakyat, bukan saya tak nak bagi pilihan, Tok Ki. Kalau boleh kita ada menu dan kita boleh pilih. Ya, baru rakyat lagi senang. Tetapi nak padankan antara penghantaran vaksin yang datang setiap minggu, ya, daripada banyak kilang dan sebagainya, yang nak perlu dihantar kepada seluruh negara, yang memerlukan suhu penghantaran antara -20 hingga -70, nak susun logistik penghantaran. Kalau betul-betul okey, katalah di Kampung Gadong di Negeri Sembilan, kampung saya, ya, ada 5 orang nak Pfizer, ada 4 orang nak Sinovac, ada 10 orang nak AstraZeneca. Payah kerja kita, Tok Ki, ya. Sebab itu kita bagi tahu bahawa apa saja yang NPRA dah luluskan itu selamat dan berkesan. Dan NPRA ni, Tok Ki, adalah independen. Dia tak terima arahan daripada orang politik. Saya nak minta dia cepat pun, ni percepatkan proses pun, dia punya ketua dia kata, no YB, you jangan campur tangan dalam NPRA. Ini kita independen sebab ini nyawa rakyat Malaysia yang kita jaga ni. Tapi kenapa dia cepatkan ni, YB? Mana? Mula-mula kata 90 hari. Lepas tu jadi sebulan. Pelulusan daripada NPRA kepada vaksin. Ya, untuk Pfizer, ya, saya nak bagi tahu yang pertamanya, Dr. Nur Azman, di negara-negara lain mereka menggunakan kelulusan kecemasan, emergency use authorization. Kita tak buat, ya. NPRA tak bagi kelulusan kecemasan. Dia mesti melalui penilaian. Masa Pfizer hantar dia punya dokumen, Dr. Nur Azman,
dia company pertama yang hantar. Company lain belum lagi hantar. Jadi 100% staff NPRA bagi tumpuan kepada Pfizer. Yang pertama. Yang kedua, pada masa itu FDA dah lulus, MHRA di UK dah lulus, EMA di Eropah dah lulus, Singapura dah lulus. Jadi banyak soalan dah dijawab pun, ya. Sekarang ini dia slow sikit sebab 5 syarikat masuk sekali. Dia terpaksa tengok semua dokumen lah. Itu lebih kurang macam tu. Tapi yang saya tahu daripada pakar-pakar yang ada, dapat kebanyakan FDA dan MPRA. Bukan MPRA, yang UK. MHRA tu dia lulus berdasarkan kepada emergency Tapi sini tak lah. Mana sini dah. Tak, yang disebut oleh tadi FDA tadi. Tak apa ini satu berita yang baik. Kita harap pihak rakyat dapat menerima lah dengan kenyataan YB. Dan kita harap bukan kenyataan politik lah. Sebab kalau tahu politik susah YB. Saya cuma nak tanya. Boleh saya mencelah? Saya rasa ini kita patut. Kejap. Saya nak tanya. Saya nak ulang tadi sebelum terlupa. Sebab soalan paling banyak daripada frontliner. Apa soalannya daripada tentera dan sebagainya. Bila pihak YB sebut tadi, pihak menteri sebut hak memilih ini harus, kami lega sangat. Dan bila sukarela dikatakan tadi untuk membina keyakinan rakyat, saya rasa inilah satu poin yang cukup penting. Kemudian saya nak clarifikan dengan YB betul-betul di sini, adakah ini juga termasuk kepada frontliner? Ya. Saya cek dengan Tan Sri Nur Azman. Saya kata saya cek dengan Tan Sri Nur Azman. Dah dapat Tan Sri dah. Azman pun dah jadi ketua pengarah dah. Saya cek dengan Dr. Hisham. Saya kata, Dok, are you forcing your frontliners? Adakah Dok memaksa frontliners untuk terima vaksin? Dia kata tidak. Ini berita terbaik. Ini terbaik. Malam ni inilah poin ni YB. Pasal maknanya bagi ruang. Itu saya nak sebut satu je Dr. dengan Dr. Azman. Dia kata walaupun sukarela, sebab itu saya tampil untuk jadi orang nombor 1 dalam perkhidmatan kesihatan untuk ambil. Sebab dia sebagai ikon kepada di sektor kesihatan. Sedikit sebanyak dapatlah mempengaruhi melalui amalan dan contoh. Dapat amal jariah. Sebab YB, kesan vaksin ni dia tak semestinya masa injek terus mati. Masa injek side effect. Dia mungkin ambil masa sebulan, mungkin ambil masa 6 bulan, mungkin ambil masa setahun kan. Jadi inilah antara perkara yang rakyat takut dan bimbang. Sebab walaupun YB sebut tadi tak ada yang mati, tak ada yang sakit sebagainya. Tapi report-report yang ada ni, ada yang sakit, ada yang mati. Jadi kita doa, bagian tu kena doa. Kita harapkan, masalahnya ialah keraguan rakyat. Dia bukan pada fakta cakap-cakap ni. Tapi apabila benda tu, contohnya, seorang doktor California mati. Lepas dia kena injek, tak lama dalam 48 hours dia meninggal dunia. Benda tu dikeluarkan oleh utusan Malaysia. Kan, dikeluarkan, lepas tu berapa jam lepas tu dia keluarkan, dia tarik pula daripada online tu. Jadi rakyat tertanya-tanya, pasal apa yang tadi kata mati, betul tak mati pula? Jadi inilah benda-benda keraguan yang ada. Ini saya nak interject sikit. Sebenarnya kalau biarkan aja pun tak ada siapa nak kisah pun pasal dah banyak sangat cerita. Jadi yang ini yang macam masa saya jumpa your timbalan dulu, saya rasa certain thing ni the handling itu tidak begitu professional. Sorry to say. Macam yang soalan yang kita tanya yang tak berjawab tu lah. Jadi patutnya kita kalau di Jepun saya dapat antara syarikat-syarikat pun kalau yang kita membawa maklumat dia bagi hadiah pula lagi, dibayar lagi kita dah tak kena bayar. Kita orang pun tak kisah. Betul tu, tak kena bayar pula, bukan dia. Bukan, maksudnya orang yang beri maklumat ni dia appreciate, dia cari maklumat kan, maknanya syarikat dan whatever corporation dia mencari maklumat untuk disebarkan. Jadi antaranya yang bila benda ini terjadi dia bercampur-campur YB, campur-campur jadi macam-macam sehingga kan saya tengok ada dua benda yang menambah masalah kepada apa yang ada sekarang ini. Satu adalah perjalanan rakyat di bawah sana. Disebabkan ini kita tengok macam-macam flip-flop yang timbul. Sorry to say lah, flip-flop ini membuatkan rakyat amat terkesan di musim, terutama musim kerja pun tak ada. Musim mungkin dah dibuang kerja, meniaga pun tak jadi. Jadi kejap-kejap keluar macam ni. Kejap-kejap jadi dia kena, I think this kind of crisis management must be given a real focus. Pasal contohnya YB yang dia orang rakyat gaduh lah sehingga sampai satu level itu dia punya kita menghadapi trust deficit. Bila kita pergi nak cerita je, you orang bersama lah, you orang menyokong. Jadi
Ini yang kita hadapi yang rasanya kena dia ambil kesungguhan untuk menjawab. Tapi kita pun tak cakap apa. Kita tanya pun orang tak jawab. Apa lagi kalau public. Jadi, ada juga isu-isu contohnya yang terkini. Kita dengar nak kena denda. Kalau SOP, berlawan SOP, kena 10,000. Daripada 1,000 naik 10,000. Jadi, saya rasa itu bukan datang daripada YB. Jadi, dan juga contohnya berniaga. Saya ingat itu berniaga mula pagi sampai pukul 8 malam. Ini antara, tapi bila kita bising, dia ubahlah. Tapi maksud saya, sesiapa yang handle tempat-tempat krisis macam ni, dia kena letak dia dalam kasut orang yang di bawah sana yang pendapatan kadang RM10 sehari pun tak dapat. So this one YB, ini betul-betul menyedihkan kita. Dan orang datang pada kita, dia menangis-nangis YB. It's no joke. When you cannot afford your family, daripada dulu ada gaji 30,000 pilot lah apa benda ni, dia jadi satu disaster. Yang kita tengok pun orang bunuh diri pun ada yang datang ke sini nak bunuh diri pun ada. Jadi kita rasa yang ini kerajaan kena ambil tackle. Kalau tidak, dia attack is on the government. Because kalau silap aja orang dah mencari sebab saja. Jadi kita kena, saya rasa kemarahan memuncak. Tambah lebih nak denda dengan 10,000. YB, saya nak share ya satu kes. Salah seorang yang didenda 1,000 dulu yang jumpa kita, dia ni duduk di PPRT. Rumah dia lebih kurang 600 kaki persegi. Jadi bila dia kita pernah pergi ke tempat itu pasal kita hantar susu untuk derma bagi orang yang perlu, orang keluarga yang perlu susu baby ni lah. Bila kita pergi di situ YB, duduknya 18 orang. Just imagine 18 orang, 600 kaki persegi, berapa satu orang berapa kaki persegi. Jadi kerajaan ini dalam usaha dia nak membantu, dia dah dilabelkan sebagai zalim. Budak ni keluar, dah lah budak ni keluar tak boleh, dah kena. Dan masalahnya yang buat polisi satu, yang buat enforcement another one. Kadang-kadang saya rasa kita ni dengan rakyat, kita perlu undi rakyat. Kita perlu bersama rakyat untuk kata orang to be together in facing keadaannya hari ini. Tapi bila kita tengok kalau PPIM tulis pun tak balas dan ada remark pula tu, alah menghabiskan masa je lah. I mean, that's not fair. That's really unfair. Jadi kita tak mahu benda-benda yang macam ini esok dia bertambah. Dan dia tambah pula dengan contohnya soalan ini, soalan balik sikit pada vaksin. Kenapa ada yang dimaklumkan kita kalau ada apa-apa kita tak boleh sue Pfizer, betul ke? Ini saya dengar, saya pun tak tahu, jadi saya tanya YB lah untuk bantu kita clear the air. Jadi bukan banyak lah, saya rasa semua syarikat farmaceutical yang telah bangunkan vaksin COVID-19 ini, walaupun kita yakin dengan keselamatan dan keberkesanan, telah minta pengecualian daripada tindakan undang-undang, ya. Dan ini semua dalam perjanjian yang ditandatangani oleh semua negara lah, semua negara tanpa kecuali telah memberi pengecualian kepada syarikat-syarikat tersebut. Namun demikian, kerajaan Malaysia telah membincangkan perkara ini dan mempertimbangkan perkara ini. Oleh kerana kalau dalam keadaan biasa, kita boleh saman pharmaceutical company, syarikat farmasi ataupun syarikat perubatan. Tapi dalam keadaan macam ini kita tak boleh. Tetapi kita amat memerlukan vaksin ini sebab vaksin ini adalah sangat diperlukan untuk menamatkan pandemik. Jadi kerajaan kata tak apalah, kalau kita tak boleh nak ambil tindakan undang-undang terhadap syarikat-syarikat tersebut, walaupun kita yakin dengan produk mereka, ya, mungkin mereka ambil langkah tersebut sebab ialah mereka pun ada orang sabotaj suara ni YB. Ada orang sabotaj ni. Ulang balik YB. Boleh dengar? Tak dengar. Ulang balik. Okey. Okey. Daripada mana tadi? Daripada yang about your beginning jadi sebenarnya. Saman. Okey. Ya, jadi dalam perjanjian dengan syarikat-syarikat ini, mereka telah minta pengecualian daripada tindakan undang-undang. Ya, ini semua bukan hanya Malaysia, tetapi di semua negara ataupun di seluruh dunia. Dan semua syarikat telah minta pengecualian yang sama disebabkan vaksin ini vaksin yang baru. Tetapi itu bagi saya tidak kompromi keselamatan dan keberkesanan vaksin ini sebab telah pun diuji
pada puluhan ribu orang dan sekarang ini telah pun diberi kepada jutaan orang. Ini mungkin tindakan korporat mereka. Ya, ini saya rasa mungkin kita nak bangkitkan selepas pandemik COVID-19 ini selesai. Selepas COVID-19 ini selesai, banyak perkara yang boleh kita bangkitkan dari segi consumer terhadap syarikat farmaceutical. Ya, yang saya rasa ini kemudian ya, sebab sekarang ini kita nak fokus kepada nak dapat vaksin, ya, tetapi ada banyak perkara dalam perjanjian yang saya rasa perlu kita bangkitkan di peringkat antarabangsa nanti. Tapi saya nak balik kepada isu kalau berlaku kecederaan, ya. Walaupun kita yakin tidak akan berlaku kecederaan yang serius sebab di negara lain pun tak ada. Tetapi kalaulah berlaku kecederaan yang serius, kerajaan kita melalui mesyuarat Jemaah Menteri tempoh hari telah setuju untuk menubuhkan satu skim kecederaan vaksin COVID-19. Okay. Seperti mana yang ada di Singapura. Singapura banyak bagi tu. Singapura quite good compensation. Sekejap. Seperti mana Singapura dan seperti mana juga di UK, ya. Okay. Jadi kita sekarang ini sedang siapkan satu kertas Jemaah Menteri oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin kalau sempat minggu depan, insya-Allah sempat minggu depan untuk Kabinet luluskan satu skim kecederaan. Jadi kalau penerima vaksin mengalami satu kesan sampingan yang serius, ya, serious injury disebabkan vaksin, kita akan bagi pembayaran dan juga kita akan tanggung segala rawatan tersebut. Kalau dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin tidak akan berlaku, kalau kita lihat negara lain tak berlaku, kematian berlaku, ya. Kematian berlaku. Maka waris akan menerima pembayaran daripada kerajaan Malaysia. Ada indication ke YB? Kita masih lagi sedang bincang kuantum tersebut, tapi Kalau dapat macam Singapura tu bagus juga. ya, kita memang benchmark dengan Singapura. Kita memang benchmark. Alright. Bincangan kabinet memang kita guna Singapura sebagai benchmark. Wabi, ada soalan ni daripada pelayar kita. Tapi sebelum tu saya nak ambil soalan sikit daripada Dr. Azman ni. Nampak dia banyak sangat tulis dia tak berhati ni. Wabi. Sebab saya lama tak jumpa dia marah saya ni. Kita tanya dia berhati kenapa? Memang nak kena marah. Boleh saya beredakan sedikit untuk jawab soalan tadi yang pasal tentang report tentang gejala apa yang berlaku sekiranya berlaku apa yang kita panggil adverse event. Dalam apa yang kita lihat pada semua ubat-ubat dan juga vaksin, ada saluran untuk report tentang adverse event. Dan ini berlaku kepada satu jawatan kuasa yang dipanggil Malaysia Adverse Drug Reaction Committee yang berpangkalan di National Pharmaceutical Regulatory Agency, which is NPRA. Tetapi untuk vaksin ini saja kita ada banyak cara-cara lain lagi untuk report adverse event, bukan saja dari segi madrak, maknanya laporan mengikut saluran yang biasa, tetapi melalui MySejahtera dan kemudian ada saluran melalui website, dan perkara-perkara ini penting untuk kita lihat bagaimana bukan saja keberkesanan tapi bagaimana vaksin ini akan behave dalam situasi di dalam masyarakat. Okay. Saya nak tanya sikit pun dengan adverse effect tu. Sebab saya ada ni Pfizer punya apa dia panggil? Fact sheet Pfizer. Dan dalam fact sheet Pfizer ni dia menyatakan tentang bagaimana antara maklumat-maklumat yang tidak lengkap, tak cukup lah. Contohnya fertility, pregnancy dan lactation. Untuk sekejap, saya nak tanya, antara yang kita pernah dengar, katakan kalau orang ada kanser, tak boleh ambil, macam mana kita risk the Prime Minister? Ya, kami pun bimbang. Bimbang bukan main. Orang kampung saya tu PM tu. Saya boleh jawab mungkin secara umum, Dr. Akmal mungkin jawab secara teknikal. Tetapi setakat ini apa yang menjadi kontraindikasi ataupun sebab-sebab yang mungkin kita ambil langkah-langkah yang agak berhati-hati untuk pasien kanser ini, apabila mereka masih lagi menjalani rawatan kanser, sama ada kemoterapi, radioterapi dan sebagainya, mereka diminta untuk tanya physician mereka, tanya doktor mereka sama ada mereka boleh ambil vaksin ataupun tidak. Untuk pesakit-pesakit kanser yang sudah berada di dalam remission,
maksudnya sudah berada dalam keadaan kanser itu tidak ada lagi, seperti mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, beliau sendiri telah rujuk kepada doktor peribadi beliau, dan doktor peribadi beliau kata Tan Sri sekarang ini bebas daripada kanser, adalah remission, jadi Tan Sri boleh ambil vaksin ini. Jadi itu pendirian kita sekarang. Ada pesakit-pesakit kanser yang dalam rawatan mungkin kena berbincang dengan doktor mereka, sebab mereka perlu tahu bagaimanakah sistem imunisasi mereka pada masa itu. Sebab rawatan ini mungkin akan melemahkan sistem imunisasi dan menyebabkan akan tidak dapat mendapat kebaikan dari segi vaksin. Baik, tadi Dr. Akmal sebut tentang adverse effect tadi kan. Keberkesanan tadi disebut 90%, 95%, ya. Katakanlah 95%. Kalau 5% yang tidak ada adverse effect, yang kena adverse effect, maknanya kalau 5%, kalau 32.6 million, maknanya 1.6 million. Kalau katakan 70% kita target, katalah 70% daripada rakyat Malaysia akan kena vaksin. So 70% tu lebih kurang 20 to something million. So nak sebut sini maknanya about 1 million akan ada adverse. Banyak tu. Are we ready? Are we ready for that? Kita nak vaksin lebih kurang dalam 23 juta. Ya, betul, 70%. Ya. Dan termasuk dengan foreign, maknanya orang-orang yang daripada negara luar yang berstatus ataupun itu ramai, ya. Dan 95% ataupun 90% yang dilihat, bukanlah dikatakan bahawa 100 orang yang divaksin, 10 orang tak dapat kebaikan vaksin ini. Mereka melihat dari segi bagaimana tiap-tiap orang dalam 40,000 masyarakat yang mengambil vaksin ini dalam uji kaji clinical trials, dari segi bagaimana mereka respon untuk membina antibody mereka, neutralizing antibody dipanggil, ataupun dari segi dia punya T helper cells, dari segi sel-sel darah putih yang boleh membuatkan imunisasi terhadap vaksin, terhadap jangkitan COVID-19. Jadi ini adalah yang dikatakan 95%. Dan dari segi adverse event, and I think Dr. Azman ada cakap kenapa kita tidak ada data tentang lactation, tidak ada data tentang fertility. Memang dalam clinical trial yang dijalankan, mereka tidak memasukkan orang-orang sebegini. Perempuan yang mengandung, perempuan yang laktasi tidak dimasukkan dalam clinical trial. Jadi data tu amat kecil dan tidak ada untuk mengatakan bahawa mereka-mereka ini adalah selamat untuk vaksin. Tapi bila kita tengok dari segi risiko pula, bagaimanakah pesakit-pesakit yang mengandung ini, sama ada mereka ini akan menjadi lebih teruk sekiranya dijangkiti virus COVID-19. Jadi ini adalah perkara yang kita kena bincangkan dengan doktor, pakar sakit puan untuk melihat sama ada adakah lebih elok mereka divaksin ataupun tidak. Dan sekiranya mereka tidak divaksin, apakah risiko mereka untuk mendapat jangkitan COVID-19? Saya nak mencelah sikit, itu jawapan orang pandai, jawapan doktor. Orang politik. Sekarang ni jawapan orang bodoh, jawapan orang politik. Ya. Yang pertamanya KKM ni, ya saya dah kerjasama dengan Menteri Kesihatan selama beberapa bulan ni dalam vaksin ni. KKM ini sangat-sangat ketat, ya sangat-sangat ketat. Sebagai contoh, kes ibu mengandung ataupun kes ibu yang masih menyusu. Ada beberapa negara yang membenarkan mereka, seperti CDC, ya CDC, Center for Disease Control di Amerika Syarikat telah mengeluarkan bukan fatwa lah, pendirian mereka bahawa di Amerika Syarikat ibu mengandung, pregnancy ataupun lactation bukanlah kontraindikasi, bukanlah satu perkara yang menghalang kita daripada menerima vaksin. Tetapi di Malaysia kita sangat konservatif, sangat we are on the side of caution. Ya, kita on the side of caution. Sampai sekarang saya tanya
KKM. Pagi tadi saya tanya dalam mesyuarat task force pasukan tugas, macam mana dengan ibu mengandung? YB, kita masih lagi tidak mempunyai data yang mencukupi untuk meyakinkan kita bagi nasihat bahawa ibu mengandung. Saya kata Amerika Syarikat dah bagi dah. Dia kata YB, kalau begitu YB tinggal di Amerika Syarikat lah. Itu pun jawapan tak betul. Tapi YB, saya sangat kagum YB sebab apa YB tidak memberi pressure pada MPRA untuk mengikut cara-cara di US. Saya pernah kerja dengan syarikat farmasi dulu dan in charge pasal membawa barang baru dan hantar kepada MPRA untuk approve. Mereka tidak sewenang-wenangnya ambil apa yang kita sampaikan pada mereka, walaupun ianya telah pun didaftarkan di negara-negara reference seperti US, Europe, Jepun, Australia, Sweden dan juga England. Mereka perlu lihat data itu sendiri dengan mata mereka dan melihat sama ada ianya berkesan satu, tapi keselamatan oleh ubat-ubat ni untuk rakyat Malaysia itu yang mereka lihat. Walaupun di US lain dia punya indikasi fact sheet-nya agak meluas, tapi di Malaysia ni mereka agak tegas dan juga sangat strict. Saya nak terputus tadi. Ni nak sambung jawapan bodoh. Saya pun baca komen-komen Facebook live sekarang ini. Ada banyak yang soalan Dr. Noor Azman dengan soalan kebimbangan Tok Ki tadi yang kata ada laporan yang kata orang mati dan sebagainya. Ya, setakat ini kita dah check semua negara-negara yang telah buat laporan. Ya, kematian ini tidak ada kaitan langsung dengan vaksin. Dalam bahasa orang putih tidak ada causality. Itu bahasa orang pandai. Tidak ada causality. Maksudnya they cannot prove that the vaccination or the vaccine caused the death. Ini yang kita dapat daripada negara-negara lain. Dan di UK, saya satu lagi. Ini soal alahan ya. Tadi Dr. Noor Azman sebut tentang kesan sampingan. Banyak kesan sampingan yang dalam dokumen Pfizer itu adalah kesan sampingan biasa. Bengkak, demam dan letih dan sebagainya. Dalam tempoh masa 1 hari dah tak ada dah ya. Walaupun banyak yang saya tanya kawan-kawan saya dah terima vaksin, dia kata tak ada apa pun. Tetapi ada satu adverse reaction yang kita sangat-sangat khawatir, iaitu anaphylaxis. Itu adalah alahan yang serius ya, severe allergic reaction yang berlaku ya. Kita tengok data di UK untuk alahan yang teruk ni menunjukkan hanya 0.00003% saja yang dapat alahan daripada jumlah 18 juta yang telah menerima vaksin di UK ya. Sebagai contoh, alahan teruk daripada kacang, peanut allergy adalah 0.25% hingga 0.95%. Maksudnya kemungkinan kita dapat alahan teruk daripada kacang lagi besar daripada kita dapat alahan teruk daripada Pfizer vaksin. Ini bodoh cakaplah, tapi ada fakta sikit. Baik, saya pun nak sebut fakta sikit. Ya. Tak, kenapa US boleh bagi orang mengandung injek vaksin? Kenapa dia boleh bagi orang yang menyusu injek vaksin? Sebab CDC punya data menyatakan kalau seseorang tu kena COVID-19, fatality rate dia, maknanya survival rate dia kalau umur 70 tahun ke atas pun 94.6%. Maknanya susah matilah kan. Kalau umur 0 sampai 19 pun 19 tahun budak-budak kanak-kanak ni 99.997%. Samalah kena kacang tadi. Saya nak sebut kat sini YB, kenapa Malaysia tak guna data CDC ni? Lain ke kita alien dengan dia sana kan? Jadi ini satu persoalan-persoalan yang saya rasa kawan-kawan doktor yang ada bersama-sama dengan kami, doktor pakar pun ada, toksikologi pun ada, farmakologi pun ada, imunologi pun ada. Jadi mereka bertanya, kenapa tidak satu grup dibuat, satu kita kata satu tim dibuat, pasukan yang dibuat yang mana doktor-doktor yang diserkahi, yang dipercayai oleh rakyat contohnya kan, dengan doktor-doktor yang daripada KKM. Sebab ini masalah kepercayaan dan keyakinan rakyat. Kalau kita betul-betul nak keyakinan rakyat, sebab bila saya mula bersama-sama dengan Tok Ki dan kawan-kawan, bila kami ditanya banyak soalan, jadi saya menyelidik dan bertanya. Rupa-rupanya on the ground banyak doktor tak suka apa yang berlaku.
dia kata SOP dilanggar. Sepatutnya orang sakit dia admit. Tiba-tiba orang tak sakit main game TikTok dalam hospital penuh. Menyakitkan hati orang yang menjaga di mana. Jadi ini benda-benda yang disuarakan pada kami lah. Contoh saya bagi satu contoh. Dia kata kalau daripada satu hospital, tak sebut hospital mana lah, nanti kan kena pula doktor sana, sian dia. Jadi hospital tu kata, daripada kuarantin tu, dia kata yang tak ada gejala, tak ada apa ni, menyemakkan dengan tu, dia buat macam-macam, main-main bola pun ada kat hospital tu. Kan? Kemudian keluar. Mana? Jadi frontliner kita penat dan letih. Jadi inilah antara soalan-soalan. Jadi saya nak cadangkan juga kepada pihak kementerian, kalau diizinkan, iaitu kalau boleh kita form satu pasukan yang komprehensif, yang mana pasukan ini bukan hanya untuk mengendali dan menguruskan pandemik, tetapi pasukan ini boleh memberi cadangan penyelesaian. Contohnya saya nak sebut kat sini, kan, macam Menteri Agama sendiri cakap, macam YB sebut tadi, kan, ada dia boleh sembuh dengan habatus sadah dengan garam. Dia kata saya makan habatus sadah saja, garam alhamdulillah sembuh, dia kata kan, cakap macam itu kan. Jadi jadi kata pula YB kata mungkin ada lagi tu tak keluar lagi kan, kena vaksin juga. Tak masalah saya ambil vaksin, saya redha, dia kata. Tapi nak sebut sini YB, contohnya telah pun dibajukan kepada pihak KKM dan pihak NPRA untuk ubat-ubat, bukan vaksin, ubat. Yang mana ubat ini adalah ubat-ubat yang telah dibuat clinical trial, tetapi bukan di Malaysia, di tempat lain, seperti di sebahagian di US, di Spain, di Bulgaria dan sebagainya. Ada banyak, ada lebih dari 10 negara yang telah pun menjalankan ubat-ubat ini. Yang ubat ini telah pun terbukti dari clinical trial mereka yang mereka buat setakat ini ada 14,833 patient, compilation of patient tadi, yang terbukti boleh prevent, maknanya dia boleh menghalang daripada jangkitan, dan dia boleh menyembuhkan sekiranya telah dijangkit, dan dia boleh merawat orang-orang yang ICU. Antara contohnya ivermectin contohnya. Jadi daripada India pun ada kan? India pun ada. Jadi inilah antara perkara yang ditanya oleh rakyat. Kenapa ubat-ubat seperti ini tidak kita percepatkan clinical trialnya ke di NPRA itu juga kan YB NPRA jugalah. Soal apa ujian klinikal ni biarlah Dr. Akmal jawab sebab dia pakar. Tapi saya nak sebut di sinilah macam ivermectin tu ya. Setahu saya lah ivermectin ni kalau vaksin Pfizer ni dah diluluskan di 70 negara. Ivermectin ni untuk kegunaan COVID, saya rasa tak banyak negara pun telah luluskan ivermectin ni ya. Ivermectin ni dulu adalah ubat untuk haiwan. Dan walaupun FDA telah luluskan ivermectin, correct me if I'm wrong Dr. Akmal, but not for treatment for COVID-19 ya. Tetapi soal rawatan ni, walaupun saya setuju dengan Dr. Noor Azman, banyak choice yang ada di sana. Sebenarnya dalam komiti yang menasihatkan jawatankuasa saya dengan Dr. Adham, mereka sedang melihat kepada ubat-ubatan yang lain, terapeutik yang lain, bukan setakat vaksin. Yang sembuh hidung, baru-baru kita bincang vaksin sembuh hidung dan sebagainya. Kita tak limit kepada Pfizer saja, kita tengok kepada yang lain juga ya. Tetapi yang penting adalah contohnya ivermectin kalau kita nak rawatan ya. Sekarang ini isu dia bukan rawatan sangat sebab kadar kematian Malaysia adalah sangat rendah. Apa yang KKM sedang buat yang menggunakan ubat-ubat yang sedang digunakan untuk merawat COVID-19 seems to be very successful. Sekarang ni kita nak menghentikan penularan dan juga kesan-kesan yang buruk, jangkitan yang buruk. Itu ni jawapannya vaksin. Tapi saya setuju dengan Dr. Azman. Pertamanya, yes, kita boleh ada satu kumpulan, we can meet regularly. Saya tidak ada masalah untuk menjadi facilitator kepada kumpulan ni. Kita perlukan ini yang kita nak ni semua pihak ya. Menteri yang terbuka macam ni. Yang kedua adalah saya nak bagi jaminan bahawa KKM bukan hanya melihat kepada vaksin. They're looking at other therapeutics dan lain-lain lagi ya. Dr. Akmal, maybe over to you. Yes. So while we are talking, mana kita sedang berbincang, ada grup dalam KKM di bawah Institute Clinical Research yang mengkaji bagaimana nak buat clinical research tentang ivermectin. Sebagaimana YB mengatakan tadi, ivermectin ialah ubat haiwan untuk cacing ya, untuk melupuskan cacing ataupun parasite. Dan ini laporan yang diterima daripada negara selatan Asia yang mengatakan bahawa ia mungkin ada property antiviral. Dan kita lihat dalam registry clinical research di bawah US FDA, maknanya clinicaltrial.gov ya, ada 60 clinical research yang dijalankan tentang ivermectin dan kita memantau
dan melihat, dan dari segitu ICR, Institute Clinical Research di bawah National Institute of Health, Institut Kesihatan Kebangsaan di bawah Ministry of Health memerhati dan juga berbincang untuk cara-cara untuk menjalankan clinical research yang sesuai dengan rakyat Malaysia. Tapi kita janganlah terlalu gairah. Terlalu gairah maknanya sebagaimana apa yang berlaku tahun lepas berkenaan dengan hydrochloroquine. Kita begitu gairah yang bahawa hydrochloroquine boleh merawat penyakit jangkitan COVID-19. Bahkan ada ketua negara yang mengatakan yang force dia punya regulatory, register ubat ni sebab ubat ni berkesan dan kita ada ubat ni, apa yang kita risaukan, tak payah pakai mask. Saya rasa tuan-tuan semua tahu yang mana negara mana yang saya maksudkan. Dan hydrochloroquine itu tidak diterima, bahkan memberatkan pesakit-pesakit yang ada COVID-19. Jadi kita perlulah balance. Walaupun ada berita gembira, kita perlu melihat bagaimana fakta-fakta dari segi clinical research. Dan saya percaya rakan-rakan saya di bawah naungan Institute Clinical Research memerhatikan perkara ini untuk membawa ke depan sekiranya yang berkesan. Dan sekiranya yang berkesan, saya rasa ianya akan menjadi salah satu standard practice untuk kita merawat pesakit-pesakit COVID-19. Okey, saya nak interject sikit, YB. Ya. Itu vaksin lah. Tapi saya lebih nak bawa isu-isu sosial kita. Ya. Yang menyebabkan pertanyaan berterusan, yang menyebabkan orang marah. Pasal saya rasa nak kontrol kemarahan ni pun satu benda yang penting juga. Contohnya, macam mana baru ni saya ada dia orang jokingly mengatakan macam mana COVID ni dia boleh tahu menteri dia bagi 3 hari. Contohnya lah. Orang lain kena 10 hari. Jadi ini yang kadang-kadang membuat orang jadi dah lah tu kalau kena denda pula lagi. Jadi mungkin tidak denda pun. Tapi bila kita berkata nak denda, jadi benda ini membuatkan orang marah. Dan satu lagi contohnya pada saya lah. Kalau menteri dia access to medical help and whatever. Kalau dia balik dia tak nak quarantine pun, dia boleh buat je, tak payah nak cerita. I mean to announce, why is it that you must announce? Kalau kita ada kerja, kita buatlah kerja. Maknanya kita diam-diam, tak ada siapa nak tahu pun. Tapi bila kita announce menteri 3 hari, orang lain 10 hari. Kat masjid macam ni. Jadi isu-isu ini dia kena you got to address this issue. Pasal orang-orang ni yang dekat bawah ni yang begitu terkesan dengan berbagai masalah akan melihat ini sebagai poin-poin yang untuk menuduh dan menuduh macam-macam lah. Contohnya ya ada yang betul, ada yang tak betul. Contohnya YB ya, kita pun tahu ini kita sebagai persatuan pengguna kita melihat banyak juga angle lah. Contohnya agenda syarikat-syarikat besar atau agenda negara-negara tertentu di atas negara-negara lain ini bukan benda yang foreign. Contohnya dulu satu masa kita bercerita pasal Y2K. Lepas tu tak ada apa Y2K. Jadi kerajaan kena keluar duit. Jadi contohnya 911. Ya betul, banyak, a lot of money. Pasal saya pun involve dulu, beria cerita pasal Y2K ni. Lepas tu elok je tak ada cerita. Jadi di dalam fikiran rakyat ni yang hari ini dengan handphone merata-rata ni, dia akan terbawa-bawa persoalan yang kena, maknanya macam kita cerita tadi, dia kena ada satu center lah to handle all this issue supaya rakyat tidak bercerita. Pasal cerita ni kadang-kadang yang cerita ni mungkin tak betul tapi mungkin betul. Tapi kalau dibetulkan secara baik, jadi orang dapat terima. Contohnya dia orang bertanya agenda of certain group. Contohnya dalam isu, kalau kita ingat dulu, Boston Tea Party. Boston Tea Party ni maknanya dia tuduh orang Indian, tapi orang lain yang buat, yang merosakkan kapal-kapal di pelabuhan. Dan kita tengok di Iraq, mass of weapon of mass destruction pun tak ada juga. Kita tengok juga di Libya, di Vietnam lah, di Syria. Jadi benda ni maknanya mungkin perspektif yang kita boleh share secara terbaik supaya ia mengurangkan keraguan ataupun put us in a perspective. Kita juga ada juga terfikir macam ni, YB. Mungkin juga kalau saya ingat masa tahun 60-an dulu
ramai orang dikenakan masa tu, YB pun belum lahir lagi saya rasa lah, dikenakan family planning. Jadi semua orang dipaksa family planning lah, lebih kurang begitulah. Jadi kita faham masa tu ceritanya sebenarnya kalau tak ada buat family planning, kerajaan tak ikut, kerajaan akan masa itulah World Bank takkan bagi loan, IMF tak bagi loan. Jadi mungkin juga benda ini benda yang berkaitan dengan benda yang lebih besar. Dan contohnya agenda riset kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu macam mana. In fact kita tulis surat pada Perdana Menteri sendiri dalam keadaan contohnya riset ini ataupun dalam keadaan US dollar yang tergugat ini, apa rakyat nak buat? Pasal rakyat kena meneruskan kehidupan. Jadi rakyat ni kena diambil juga sebagai factor together. Maknanya we are together in fighting all the issues lah. Mungkin kerajaan dipaksa, tapi maknanya apa yang kita boleh buat untuk menyenangkan. Jangan bagi berita-berita rakyat kena 10 hari. Benda ni menyentuh YB. Kita harap benda ni sampai. Dan tapi apa pun saya hari ini masih seronokkan tadi atas jaminan YB yang tidak ada paksaan tu, kita rasa rakyat boleh menang undi lah. Hari ni rating naik. Rating naik ni. Betul ni dengan Dr. Azman. Ya, ada mungkin keputusan-keputusan yang tidak disampaikan, tidak disampaikan ataupun tidak diberi penerangan dan pencerahan yang mencukupi, yang disebabkan itu menimbulkan kemarahan rakyat. Ya, kita akui bahawa kadang-kadang dari segi pencerahan, dari segi komunikasi dan penjelasan sangat perlu peningkatan, ya, dan kita usahakan untuk meningkatkan prestasi kerajaan untuk rakyat. Saya pun faham ramai yang sedang marah, ramai yang sedang rasa susah, takut dan sebagainya. Tetapi berbalik kepada teori-teori yang disebutkan tadi, ya, berkenaan dengan COVID-19 inilah. Sebab saya tahu Tok Ki tidak berpendapat sebegini, tetapi masih lagi ramai yang saya tengok di Facebook ni, mereka berpendapat sebegini, ya, yang menyatakan bahawa ini adalah satu rancangan besar. Ini adalah satu grand plan untuk menguntungkan syarikat-syarikat farmaceutical daripada negara barat dan sebagainya. Saya berbalik kepada sains lah, dan agama kita pun juga mengajar kita untuk melihat kepada ilmu. Apabila COVID-19 ataupun pandemik ini bermula di China, China telah berkongsi dengan dunia penjujukan genom, ya, iaitu blueprint virus SARS-CoV-2 ini. Setiap makhluk yang hidup ada blueprint dia, ya. Dan kita tahu daripada apa yang dikongsi oleh China, blueprint kepada virus. Maksudnya virus ini wujud. Virus ini ada. Dan apabila ada jangkitan di sini, Institut Genom Malaysia di bawah MOSTI dan juga KKM dan juga di universiti-universiti kita buat penjujukan genom juga, nak pastikan bahawa virus ini memang ada di sini. Dan memang virus ini ada. So to say the virus is not there is not true. Sama ada virus ini datang daripada makmal ataupun datang daripada haiwan, zoonotik, itu masih lagi belum dapat kepastian, ya. Baru-baru ni WHO pergi ke China dan mereka tak dapat nak buat conclusive decision. Dia ni datang daripada mana? Sama ada dia zoonotik, datang daripada haiwan, ataupun dia datang daripada manusia. So punca dia kita tak tahu. Tapi yang kita tahu adalah virus ni adalah betul, nyata, real, and we have to do something about it. Itu kedudukan kita sekarang. Okey, YB, soalan sikit. Menunjukkan rakyat ni ada simptom-simptom fatigue lah dengan pemakaian, mungkin pada kita agak remeh, tapi katanya begini, selepas ambil vaksin masih perlukah pakai mask, sanitizer? Dia menunjukkan simptom fatigue. Soalan pertama. Soalan kedua, kenapa denda naik banyak sangat? Kenapa tak kurangkan ikut staggered kan? Dia tulis bosku lah dekat sini kan. Mungkin YB boleh ulas sikit. Dah lah tak ada gaji. Dah lah tak ada gaji. Kerja pun tak ada. Tak berhati perut ni macam-macam ni kan. Dia nak baca pun tak berani. Banyak kerja YB. Saya berani. Berkenaan dengan langkah-langkah SOP yang dikatakan sebagai bukan langkah pharmaceutical ataupun non pharmaceutical intervention ni. Ya.
ya, langkah-langkah bukan perubatan lah dengan mudah kata, seperti pakai pelitup muka, menjaga penjarakan fizikal, tidak pergi ke tempat-tempat yang sesak dan sebagainya. Buat masa ini, nasihat daripada semua negara, termasuklah negara-negara yang paling pantas melaksanakan imunisasi mereka, adalah kita masih lagi kekalkan langkah-langkah tersebut, ya, sebab kita yakin bahawa data menunjukkan bahawa vaksin ini telah menurunkan kadar jangkitan, menurunkan kadar yang masuk hospital, menurunkan kadar yang mati daripada COVID-19, tetapi kita tak tahu sejauh mana COVID itu akan timbul balik, ya. Dan ini saya nak tarik perhatian kepada satu perkembangan yang sangat serius, iaitu mutasi dan varian baru, ya. Virus ini dia macam manusia juga. Macam manusia ni kita suka survive, kita akan buat perubahan untuk kita survive. Virus ini pun dia mengubah karakter. Dia mengubah sikit dia punya onak, dia punya duri, supaya dia lagi berdaya tahan terhadap vaksin. So kita tengok varian di UK lagi cepat menjangkiti orang. Varian daripada Afrika Selatan lagi berdaya tahan dengan vaksin, ya. So sebab itu, antara sebab dia kita masih lagi kekalkan amalan-amalan pakai pelitup muka dan sebagainya. Sebab kita tak tahu bila varian ini akan jadi lebih ganas terhadap vaksin, ya. Sebab itu sehingga kita berpuas hati bahawa vaksin ini telah tamatkan pandemik, herd immunity kelompok, kita teruskan, ya. Tetapi menarik, di UK dan juga di sebuah negara yang sangat pantas melaksanakan imunisasi, saya tak boleh sebut nama tempat tersebut sebab ia bukan negara yang kita recognize. Israel. Laknatullah, kita panggil laknatullah. yang laknat tu Zionis. Bukan negara, tempat itu telah menunjukkan bahawa apabila dah ada ramai yang vaksin, dia boleh buka ekonomi. Dia boleh kurangkan PKP dia. Dia boleh start buka sinema, dia boleh start buat macam-macam lah. Ini menunjukkan bahawa vaksin walaupun kena pakai pelitup muka, tapi banyak kebebasan yang diberikan kepada negara yang dah berjaya untuk melaksanakan vaksin. Okey, soalan tadi, ya. Dengan ringkaslah soalan tadi. Kita dengar banyak aduan. Dia punya sebabnya adalah kita nak meningkatkan pematuhan kepada SOP, ya. Pada masa yang sama kita dengar semua aduan dan juga pandangan daripada rakyat. Saya rasa perlu kita ambil perhatian berkenaan dengan benda yang telah diumumkan ini. Saya nak tambah sikit. Kita dah habis ni. Jadinya kita nak conclude saja. Okay. Mungkin dalam 1 minit Dr. Azman boleh macam ni, baca. Tak apa, malam ni kita conclude, tapi PPIM kena janji, kena jemput saya semula sebab no problem. Tapi kena berdepan lah pula, atau ada biryani. Ini biryani pun tak ada. Durian ke? Okey, Dr. Azman, 1 minit. 1 minit tak apa, boleh. Okey, saya nak concludekan 3 perkara yang saya petik daripada YB tadi. Penting sangat, iaitu yang pertama sekali, yang menjadi ketakutan rakyat apabila vaksin yang masih lagi unknown to them, very new to them, especially mRNA, teknologi baru, mereka takut dengar dan sebagainya, kan, masuk dalam sel arahkan keluarkan spike tu sama pula dengan placenta, kena pula besok tak boleh mengandung, macam-macam cerita. Yang sebut sini, apabila YB sebut tadi bahawa vaksin harus tidak wajib termasuk frontliner, itu satu keputusan yang baik yang disetujui oleh Kementerian Kabinet tadi, dan alhamdulillah digalakkan. Jadi ini rating naik. Yang kedua, yang kita ada 4,000 maintain lebih daripada tadi lagi. 4,000. Dia akan jadi 400,000 ni, insya-Allah. Kemudian yang kedua, telah pun disebut tadi daripada Dr. Akmal, Ustaz Akmal, bagaimana ubat yang sedang research. Saya minta kalau boleh, kami minta lah sebenarnya, memang minta sungguh-sungguh, percepatkanlah research itu supaya kita dapat ubat. Banyak pilihan. Dapat ubat bukan vaksin, sebab ubat ni dia boleh cure. Vaksin dia kita nak kena inject mana-mana, bagi badan pula bagi antibody. Jadi bila tukar varian macam yang disebut oleh YB tadi, dah tak boleh guna vaksin dah. Vaksin COVID-21 dah kena vaksin lain pula. Jadi nak sebut kat sini, kalau boleh percepatkan research tersebut supaya kita ada option lain selain vaksin supaya rakyat kita lebih. Dan saya cadangkan yang ketiga, sebagai disebut tadi, simpulkan, bagaimana disetujui oleh YB juga, kita akan ada satu tim, saya minta YB boleh koordinate,
satu tim doktor-doktor yang dipercayai oleh Dia rakyat, semualah yang berkaitan lah. yang supaya- dipercayai oleh rakyat ni. Dan yang dipercayai oleh kerajaan. Gabungkan bersama NGO-NGO yang dipercayai oleh rakyat, kan? Dan juga NGO-NGO yang ada. Sebab sekarang saya sebut terus terang YB, kan? NGO on the ground memang tak bersama kerajaan. Kalau pilihan ini setengah minit. Kalau pilihan raya belum tahu. Sebab tu kena bersama-sama dengan Tak, sekali rakyat lah, ni kita nak dan cari kita jalan. sama-sama mengharmonikan semula hubungan tu, insya-Allah. Itulah sikit sebenarnya. Dr. Akmal, kita ada 1 minit saja. Cepat 1 minit. Silakan. Saya sebenarnya bersimpati dengan masalah yang kita hadapi sekarang oleh rakyat-rakyat. Tetapi yang paling penting pada saya akan cuba untuk mencari solusi yang bagus untuk rakyat kita dalam menangani masalah ini melalui jawatan kuasa yang kita ada dan juga melalui perbincangan yang kita ada tentang vaksin, ubatan, teknologi baru supaya dapat mencari satu jalan yang cantik untuk rakyat dan juga negara kita dalam mencari jawapan COVID-19. InsyaAllah. Mungkin Okey. Okey. Okey, ini nak minta pengaruh menteri lah. Kalau dapatlah apa-apa yang dilaksanakan, biarlah ada kemanusiaannya. Maknanya memang tegas tapi kena ada kemanusiaannya. Ya. Kerana kita rakyat tengah terlalu teruk. Sakit macam-macam. Jadi minta YB tolong lobby lah. Maknanya jangan yang buat kuasa je. Denda ni dah macam tak ada benda. Dah jadi macam biasa-biasa. Maknanya nasihat ke whatever lah. Kerana ada satu ni, contohnya kita dapat satu aduan baru ni. Tidak baru sangat lah. Tapi masa mula-mula COVID itu, ini daripada sudut pelaksanaan. Askar ni dia disuruh bersenam. Tapi bos dia yang suruh bersenam ni pun suruh semua paksa pakai mask. Meninggal apa ni Wabi? Dia datang mengadu pada kita family. Jadi saya rasa kena ada humanity, kena ada logicalnya. Kalau dah tengah padang tak ada apa benda, maknanya kita harap nak pakai alkohol, semua nak pakai alkohol, setengah tu tangan tu dah jadi macam-macam. Jadi please we appeal to you, in whatever you are doing ni, consider the human aspect yang kita amat tertekan hari ini. Sahih. YB 1 minit conclude. Terima kasih. Kalau saya tak peka dengan kebimbangan rakyat yang disuarakan oleh Tok Ki dan Dr. Azman melalui PPIM, saya tak tampil malam ini. Ya, saya tak tampil malam ini. Saya datang. Itu bukan mudah tu nak panggil menteri. Ya, saya datang bukan sebab saya nak cakap pasal vaksin saja. Sebab saya tahu Tok Ki banyak perkara nak meluahkan malam ini. Ya, jadi saya terima bagi pihak kerajaan, saya terima dengan hati yang terbuka dan Alhamdulillah. cuba buat yang terbaik. Tapi saya nak rumuskan balik kepada isu topik malam ini. Ya. Walaupun kita usahakan seperti Dr. Azman kata segala rawatan dan option-option lain lah. Ya. Buat masa ini satu dunia menyatakan bahawa antara cara yang terbaik, ya, bukan satu-satunya, tetapi antara cara yang terbaik kita tamatkan pandemik adalah melalui vaksin ini. Ya. Saya tahu bahawa mungkin malam ini saya tak berjaya meyakinkan 100%, hatta 50% pun yang ikut saya tak pasti saya dapat berjaya ke tidak. Ini mempengaruhi ataupun tidak. Dia nampak tengah banyak perubahan ni. Tapi saya akan cuba. Tugas saya adalah untuk saya bersungguh-sungguh sehingga saya dapat memberi vaksin kepada seramai mungkin, sebab ini telah terbukti selamat dan berkesan dan sangat-sangat penting untuk kita tamatkan pandemik. Saya akan bersama dengan Tok Ki dengan Dr. Noor Azman. KPI saya, Tok Ki, saya sendiri akan bawa Tok Ki dengan Dr. Noor Azman ke pusat pemberian vaksinasi. Saya sendiri akan melihat Tok Ki dengan Dr. Azman disuntik dengan vaksin. Biar dia je lah. Baru saya boleh kata saya berjaya sebagai Menteri Penyelaras Vaksin. Itu KPI saya. Tingginya tu. Terima kasih YB, terima kasih. Dan kita mahu lagi ya bersama pasal banyak lagi sebenarnya ada lagi. Ingat nak bawa ke Palestin, naik kapal. Untuk itu YB kita mengucapkan seluruh kru mengucapkan ribuan terima kasih. Pelayar-pelayar juga kita ucapkan terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi dalam waktu terdekat insya-Allah YB. InsyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam. Kemal. Terima kasih YB. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Abang Dim.